Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman daiman ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Babul amri wulatil umur birrifqi wa ri'ayahum wa nasihatihim wa syafaqati alaihim. Bab menyuruh pihak berkuasa supaya berlemah lembut kepada orang di bawahnya, memberi nasihat serta kasih sayang kepada mereka, dan dilarang menipu orang di bawahnya. Islam adalah agama kesejahteraan, agama kebahagiaan, yang mengajak manusia hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Oleh itu, setiap pemerintah ataupun pihak berkuasa hendaklah menjalankan tanggungjawab dengan adil dan bijaksana terhadap orang bawahnya, kerana setiap pemimpin dan pemerintah yang adil akan mendapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala serta dikasihi oleh orang-orang yang berada di bawahnya. Firman Allah taala, waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan hendaklah kamu merendah diri, kamu hendaklah jangan banggakan diri, jangan takabur, jangan bermegah kepada pengikut-pengikutmu, khususnya di kalangan orang yang beriman. Sebaliknya, hendaklah dia bergaul dengan penuh kasih sayang dan saling menghormati antara satu sama lain. Jangan dia menyalahgunakan kedudukannya untuk mengambil kesempatan daripada kedudukan yang dia ada. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, kepada sanak saudara, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta melakukan kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangan supaya kamu mengambil peringatan dan mematuhinya. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut, Allah sentiasa mengajak manusia kepada keadilan, mengajak manusia kepada kebaikan. Berilah hak yang sepatutnya diperolehi oleh orang lain, jangan kita halang hak dia. Dan Allah mencegah daripada perkara yang mungkar, perkara yang buruk. Semua hikmah di sebalik perintah dan larangan itu adalah kebaikan untuk manusia. Jadi manusia, walaupun dia ada akal, dia boleh berfikir, tapi tidak semua dia mampu fikir. Maka dengan sebab itu manusia perlu berpandukan kepada wahyu dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi kamu berpegang dua perkara ni, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan menyeleweng. Aku tinggalkan kepadamu Al-Quran dan juga sunnah aku. Selagi kamu berpegang dengan dua perkara ni, beramal dengan Quran dan sunnah Nabi, maka kita tidak akan sesat, tidak boleh diselewengkan oleh sesiapa pun.
Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ri'ayatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa kullukum ra'un wa mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya kata Ibnu Umar, aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata setiap orang di kalangan kamu ni adalah pemegang amanah. Orang yang ada amanah, orang yang ada tanggungjawab. Dan setiap orang yang memegang amanah dan orang yang ada tanggungjawab ini, dia akan ditanya berkenaan dengan amanah, berkenaan dengan tanggungjawab yang ada pada dirinya. Seorang pemimpin, dia bertanggungjawab terhadap rakyat dia, dan dia akan ditanya berkenaan dengan tanggungjawab dia. Begitu juga seorang lelaki, dia adalah bertanggungjawab terhadap keluarga dia, isi rumah dia, maka dia akan ditanya berkenaan dengan tanggungjawab dia. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Nabi kata isteri dia juga adalah pemegang amanah, orang yang ada tanggungjawab. Dia akan ditanya berkenaan tanggungjawab dia terhadap rumah tangga suaminya. Adakah dia menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri? Wal khadimun, begitu juga Nabi sebut orang gaji, pembantu ataupun hamba, dia dah orang yang bertanggungjawab terhadap harta tuang dia, dan dia akan ditanya berkenaan dengan tanggungjawab dia. Dan Nabi kata setiap kamu ada orang yang mempunyai tanggungjawab dan akan ditanya berkenaan dengan tanggungjawab masing-masing. Jadi hadis ini Nabi memberi peringatan kepada kita supaya kita ni tidak leka dengan tugas yang kita ada. Lagi besar kedudukan kita, lagi besar tanggungjawab kita. Jadi Nabi kata kamu akan ditanya. Sebab tu ada seorang sahabat tu nama dia Abu Dzar. Abu Dzar ni dia masuk Islam awal lagi. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Abu Dzar hijrah. Ramai orang-orang yang Islam kemudian daripada Abu Dzar diberi jawatan, diberi kedudukan. Abu Dzar ni Nabi tak beri, tak lantik apa-apa pun. Akhirnya tanya Nabi, dia kata ya Rasulullah, ala tasta'muruni, kenapa Rasulullah tak latih saya, tak beri apa-apa jawatan kepada saya? Bersama itu jawatan tak ada gaji. Jawatan bukan ada gaji, ada yang langsung seperti hari ni. Dia kata wahai Rasulullah, saya ingin berkhidmat. Lalu Nabi kata, ya Aba Dzar, innaka la dha'if wa innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamah la nadamah. Wahai Abu Dzar, kepimpinan ini adalah amanah. Mu ni seorang yang lemah. Betul fizikal kuat, dari segi kemampuan merancang kampungan, kemampuan mentadbir mengurus, mu lemah. Dan dia ni satu amanah di akhirat. Orang yang memegang amanah yang akan ditanya, dan masa itu ramai yang menyesal. Sebagaimana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok Allah Ta'ala tunjuk kepada Nabi ada sejenis manusia. Sejenis manusia, dia pikul barang terberat. Dia tak larat nak pikul, dia tambah lagi bebanan. Dia cuba pikul lagi tak larat, tak terdaya, dia tambah lagi.
Nabi kata, kenapa wahai Jibril pelik orang ni? Sepatutnya dia buang bebanan itu supaya dia ringan. Ini dia lagi tambah. Nabi kata, diberitahu oleh Jibril. Jibril kata, inilah perumpamaan orang yang ingin kepada jawatan, ingin kepada kedudukan, sedangkan dia tak mampu. Maka dia akan dibebang dengan bebanan yang sangat berat. Jadi Nabi kata, kullukum ra'in, setiap orang di kalangan kamu adalah pemegang amanah, pemegang tanggungjawab, dan dia akan ditanya. Sebab tu kata Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dia kata, kalaulah seekor unta kepunyaan rakyat aku hilang, maka sudah cukup menjadikan aku ni menyesal di hadapan Allah kerana kecuaian aku. Sebab tu dia sangat mengambil berat tentang pengurusan keadaan yang berlaku dalam negeri dia. Seterusnya, pengajaran daripada hadis ini, ciri-ciri kepimpinan yang berjaya ialah pemimpin yang dapat menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. Oleh itu, setiap orang mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing, dan hendaklah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Seseorang itu mesti teluh. Sebab itu pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar lantik seorang gubernur, nama dia Sa'ad bin Amir. Sa'ad bin Amir ni dia dilantik menjadi gubernur di wilayah Hims. Hims satu wilayah dalam negeri Palestin. Masa itu dalam wilayah Syam. Jadi oleh kerana dia duduk jauh dengan Madinah, Sayyidina Umar selaku pemimpin kerajaan pusat duduk di Madinah, jauh dengan Syam. Jadi ada orang-orang Syam, orang-orang Palestin yang pergi ke Mekah, yang buat haji, kemudian dia ziarah Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar suruh dia tulis senara orang-orang fakir, yang ada yang kamu kenal, aku nak beri bantuan. Jadi jemaah haji ni tulis dalam senara nama tu ada Sa'ad bin Amir. Sayyidina Umar tanya, siapa Sa'ad bin Amir? Dia kata, Amiruna, ketua kami, pemimpin kami, gubernur kami. Sayyidina Umar terkejut, Amir mu fakir? Lalu kawan tu kata, ya, dia seorang yang fakir, seorang yang miskin. Lalu Umar letak satu bungkusan khusus untuk Sa'ad bin Amir, dan orang lain satu bekas besar untuk bagi ke sama rata kepada nama-nama yang tertulis. Bila kawan ni balik sampai di Hims, dia pun bawa lah barang yang diamanahkan. Dia pergi rumah Sa'ad bin Amir, dia beri surat dan dia berilah bungkusan itu. Bila Sa'ad bin Amir ni baca, dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Isteri dia duduk di dapur, tanya, apa yang dah berlaku? Amirul Mukminin mati ke? Sayyidina Umar mati ke? Kata Sa'ad bin Amir, dah, dia tak mati, tapi ada benda yang lebih besar pada itu. Isteri tanya, apa dia? Dia kata, dakhalat dunia fi baiti wa zahabat akhirah. Telah masuk dunia dalam rumah kita dan telah hilang akhirat. Lalu isteri dia kata, takhallas minha, kalau begitu buang. Dia kata, adakah kamu bersedia? Dia pun capok bungkusan yang Sayyidina Umar beri tu. Dia kata, ni, kalau mu setuju, mu bagi kepada orang-orang yang lebih fakir ataupun orang yang fakir di kalangan kita. Isteri dia pun bagi. Tak berapa lama lepas pada tu, Sayyidina Umar mari melawat negeri Hims.
Sebelum awak pergi rumah Sa'ad bin Amir ni, Sayyidina Umar tanya rakyat, siapa ketuamu? Siapa gubernur ni? Dia kata Sa'ad bin Amir. Umar tanya, macam mana dia? Bagus tak? Semua orang puji. Umar kata takkan, tak ada salah. Takkan tak ada benda yang mudah puas hati. Masing-masing kata kami puas hati. Umar takkan mau dengar tu. Dah dengar benda yang mudah puas hati. Ramai orang mendengar kata ada. Awak sebut lah. Umar pergi kat lain pula. 2-3 hari duduk situ, akhirnya barulah dia ketemu Sa'ad bin Amir. Di zaman dulu, zaman ni dah gitu ada WhatsApp tunjuk dah WhatsApp gambar ni khalifah duduk mana. Zaman dulu tak kenal gambar dia, tak ada zaman dulu. Jadi bila dia pergi Sa'ad bin Amir, dia minta Sa'ad menghimpunkan rakyat dia, minta ramai berkumpul. Umar kata aku nak bercakap. Ramai berhimpun, dan Sayyidina Umar pun berucap. Tengah-tengah dia berucap tu, dia kata, wahai Sa'ad, aku telah mendapat pengaduan daripada rakyat dan aku minta menjawab di hadapan mereka sekarang. Ini ada 3 perkara yang aku tulis. Rakyat mudah puas hati dengan kamu. Dia minta suruh jawab depan orang ramai. Yang pertama dia kata, wahai Sa'ad, orang mengadu kepada aku, mu ni tak akan pergi kerja kecuali setelah matahari naik agak tinggi. Kalau kita mungkin pukul 9, pukul 10. Sebab apa begitu? Sa'ad pun serba salah. Sa'ad pun jawab. Sa'ad kata, kalaulah aku tak bimbang benda ni dia anggap satu benda yang buruk, maka aku tak perlu jawab. Tapi dah aku bimbang, kalau aku tak jawab, orang tuduh aku macam-macam. Dia kata, wahai tuan-tuan, memang tiap-tiap hari saya pergi ke jabat saya lewat. Sebab saya tak ada tukang masuk, saya tak ada orang gaji. Saya tak ada orang gaji di rumah. Saya mempunyai anak yang ramai. Maka saya bangun pagi, sebelum saya pergi kerja, saya pastikan anak-anak saya makan. Saya masak, saya beri makan, saya cuci pinggang. Sebab kalau nak agak isteri saya tak ada anak ramai. Saya tak mampu nak cari pembantu rumah. Kemudian Umar tanya lagi. Umar kata, wahai Sa'ad. Yang kedua, orang tanya, kenapa dalam sehari mu tak pernah orang jumpa mu? Dalam sebulan ada sehari, mu tak pernah orang jumpa. Kamu menghilangkan diri, mu tak keluar rumah. Sa'ad kata, yang ni pun malu aku nak sebut, tapi aku terpaksa sebut. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar orang sebut nama Sa'ad bin Amir, tuan bayang Sa'ad ni pun, Sa'ad ada selai baju. Tuan-tuan boleh bayang tak? Bila sebut nama Sa'ad bin Amir, Sa'ad pakai baju ke? Selai baju. Jadi saya ambil masa sehari, dalam sebulan saya basuh baju. Jadi sementara baju kering, saya tak keluar rumah. Gubernur tak akan besar. Kemudian soalan yang ketiga, yang akhir, saya nombor kata, wahai Sa'ad. Ini yang terakhir. Orang tanya mu, wahai Sa'ad, kenapa malang mu tak pernah jumpa? Nak jumpa segala urusan siang hari. Lalu Sa'ad kata, yang ni lagi malu aku nak sebut. Kata Sa'ad, ja'altu naharan linnas wa ja'altu laila lillah. Aku jadikan siang untuk aku berkhidmat kepada manusia, dan malam aku bertaubat kepada Allah. Aku bermunajat, beribadat kepada Tuhan. Aku minta Tuhan tunjukkan di mana kelemahanku, di mana kesilapanku. Aku bertaubat kepada Allah kalau ada kekuranganku sesama rakyat. Kemudian saya Umar tanya orang ramai, nak pakai lagi ke gubernur ni, kena suruh aku latih lain. Orang ramai kata kekalkan wahai Umar. Maka dia kekalkan Sa'ad. Itu contoh kepimpinan Sa'ad Ibn Amir. Kisah dia sangat masyhur. An Abi Ya'la
Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashil li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi al-jannah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin falam yahutha binusihi lam yajid raihatal jannah. Wa fi riwayatin li muslimin ma min amiri yali umural muslimina thumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Artinya dari Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang hamba pun yang diserahkan oleh Allah kepadanya untuk memelihara suatu kemuliaan, yaitu memimpin sesuatu umat atau bangsa, lalu dia mati pada hari kematiannya, sedangkan pada ketika itu dia melakukan penipuan terhadap rakyatnya, melainkan Allah akan haramkan ke atasnya syurga. Nabi kata, apabila seseorang itu dia beri kepercayaan memimpin satu kumpulan, satu negeri, satu bangsa, tiba-tiba dia menipu rakyatnya dan dia mati dalam keadaan dia menipu, maka Allah haramkan kepadanya syurga. Ini antara amaran yang sangat kerah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni lafaz dia daripada Bukhari Muslim. Kemudian dalam riwayat lain Nabi kata, orang yang diserahkan tanggungjawab tetapi dia tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yakni dengan berusaha untuk kebaikan rakyatnya serta menolak perkara yang membawa keburukan kepada mereka, dia tak buat kebaikan dan dia tak melindungi rakyat dia daripada sesuatu ancaman, maka orang itu tidak akan mendapat ciuman bau surga. Dalam riwayat Imam Muslim meriwayatkan hadis, tiada seorang pemimpin yang melaksanakan urusan kaum muslimin kemudian dia tidak bersungguh-sungguh menjaga kebajikan mereka, nescaya pemimpin itu tidak akan masuk surga bersama-sama dengan mereka yang dipimpin itu. Jadi kesemua hadis-hadis ini memberi peringatan yang sangat tegas kepada orang yang diserahkan amanah kepimpinan supaya menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, kerana dia akan disoal, akan ditanya di akhirat berkenaan dengan tanggungjawab yang ada pada diri dia. Pengajaran di hadis ini, setiap pemimpin bertanggungjawab ke atas kepimpinannya demi mencapai kebahagiaan dalam hidup di dunia dan di akhirat. Dia kena berusaha bersungguh-sungguh menjayakan kepimpinan dia ke arah yang baik, menyelamatkan orang bawah dia dan menyelesaikan permasalahan yang berlaku di kalangan orang yang dipimpin itu. Seterusnya, tidak masuk syurga mana-mana pemimpin yang khianat, yang tidak jujur dan tidak bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Apabila dia beri kepimpinan, dia menyalahgunakan kedudukannya. Sebab tu Nabi sebut antara tanda kiamat. Tanda kiamat Nabi sebut, Nabi kata, sinfani min ahli nar lan arahuma. Nabi kata dua jenis ahli neraka yang aku tak pernah tengok, tak sepak dengan Nabi. Yang pertama Nabi sebut perempuan yang berpakaian tapi telanjang, pakaian yang terlalu ketat ataupun terlalu nipis, yang mendedahkan aurat. Yang kedua, orang yang ada jawatan, dia menggunakan jawatan dia untuk menyusah orang. Tak dia ada jawatan tu, kau orang nak urusan payah.
Dia menyusahkan orang lain. Dia tidak memudahkan urusan orang. Nabi kata ni, dua jenis yang aku tak sempat dengan dia. Kemudian pengajaran daripada hadis ini, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sangat kasih dan sayang kepada pemimpin yang adil serta menunaikan apa yang disebutnya. Sebab itu pemimpin yang adil diberi kelebihan yang sangat banyak. Yang pertama, diletakkan di bawah bayangan aras ketika manusia tidak ada tempat nak teduh. Duduk di mahsyar sementara tunggu pembicaraan dalam keadaan susah sengsara. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Antaranya lah pemimpin yang adil, pemimpin yang bertakwa. Maka orang ini mendapat kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi sebut, salasatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tak ditolak doa dia bila dia berdoa. Yang pertama Nabi sebut imamul adil, pemimpin yang adil. Adil ni, maksud adil ialah melaksanakan tanggungjawab dengan betul. Meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Jadi Allah Ta'ala beri kelebihan, doa dia tak ditolak. Yang kedua, Nabi kata dakwatul mazlum, doa orang yang kena zalim. Mangsa kezaliman, Tuhan dengar rintihan hati dia. Dia merayu, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan pasti memakbulkan doa orang yang kena zalim. Dan yang ketiga Nabi sebut as-saim hina yuftir, doa orang yang berpuasa. Lebih-lebih lagi saat dia berbuka, dia berdoa kepada Allah. Itu antara waktu yang sangat dimustajabkan doa. Seterusnya, setiap rakyat diberi hak oleh Islam untuk menegak dan membetulkan hala tuju pemerintahan ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dilantik jadi khalifah, dia beri ucapan nikah, ucapan sulung dia. Antaranya kata Sayyidina Abu Bakar, inni qad hullitu alaikum wa lastu bi khairikum fa al-qawiyyu fiikum dha'ifu indi hatta akhidha haqqu minhu, ad-dha'ifu fiikum qawiyyun indi hatta akhidhu haqqa lahu, as-sidqu amanah wal kadhbu khiyanah, ati'uni ma ata'atullah fiikum. Kata Sayyidina Abu Bakar, sekarang aku dilantik jadi pemimpin kepada kamu semua. Aku ni bukanlah orang yang terbaik, ada lagi orang yang lebih baik. Ini tahu rendah diri dia. Kata Abu Bakar, orang yang lemah di kalanganmu kuat di sisiku, kerana dia lemah, kerana dirampas hak daripadanya. Maka aku akan ambil hak, aku serah kepada dia. Menyebabkan dia jadi kuat di sisi aku. Orang yang kamu anggap kuat, dia adalah lemah di sisiku, kerana dia merampas hak orang lain. Aku akan ambil hak yang dirampas itu dan aku pulangkan kepada tuan dia. Dan ingatlah, benar tu amanah, bohong tu ada khianat. Itu ucapan Abu Bakar. Sayyidina Umar pula sebut. Sayyidina Umar kata, fa in ra'aitumuni fil haqq 'alal haqqin fa'inuni wa in ra'aitumuni fi wijajin fasaddiduni. Sayyidina Umar kata, kalau mu tengok aku ni betul di atas landasan yang betul, maka tolonglah aku, bantulah aku. Kalau lah mu tengok aku menyeleweng, maka perbetulkan aku. Lalu ada seorang tu dia bangun, dia kata, wahai Umar, sekiranya kamu menyeleweng, maka aku akan membetulkan kamu dengan pedang yang ada di tanganku. Lalu Sayyidina Umar kata, alhamdulillah, ada di kalangan umat Muhammad ni yang bersedia memperbetulkan kesalahan Umar. Dia tak tanya nombor kad menelamu berapa, kamu duduk mana, dia tak tanya dia. Letak sama kita lagu lain.
Seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti hadha Allahumma man walla min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasaqqallahu alaihi wa man walla min amri ummati syai'an farafaqa bihim farufq bihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam rumah aku ni. Kata Aisyah, Nabi pernah sebut ni dalam rumah ni lah. Nabi pernah sebut. Kata Nabi, ya Allah, sesiapa yang mentadbir sesuatu urusan pemerintahan umatku, kemudian dia melakukan kezaliman ke atasnya, maka kembalikanlah kezaliman itu ke atas mereka. Mana-mana orang yang diberi peluang memimpin umat Islam, tiba-tiba dia mengkhianati kepimpinan itu, dia menyalahgunakan kedudukan dia, maka Nabi kata, kembalilah kezaliman itu ke atas pemimpin berkenaan. Sesiapa yang mentadbir sesuatu urusan pemerintahan umatku dengan menunjukkan kasih sayang kepada mereka, dia memimpin dengan kasih sayang, dia sedang sentiasa berusaha mencari yang terbaik untuk orang bawah dia, kasihlah orang tersebut. Wahai Tuhan, kau kasihlah orang itu, ampunlah dosa dia. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, mana-mana pemimpin yang dilantik memimpin umat Islam, kalau dia khianat, dia menyeleweng, dia ambil kesempatan, dia menipu, dia rasuah, maka Nabi doakan. Ini doa Nabi, bukan doa orang ramai ni, doa Nabi. Nabi kata, kembalilah kezaliman itu ke atas dirinya. Sebaliknya, kalau dia mentadbir dengan penuh kasih sayang, sentiasa berfikir untuk memberi yang terbaik kepada orang di bawah dia, maka ya Allah, kasihlah orang itu dan ampunlah dosa dia. Jadi pengajaran hadis ini, orang yang dilantik menjadi ketua atau pemimpin hendaklah menjaga kebajikan orang ramai dan haram menindas serta menzalimi mereka. Bila kita dilantik, makna kita adalah pemegang amanah, maka kita hendaklah menunaikan amanah dengan cara yang terbaik. Yang kedua, setiap rakyat harus menasihati dan menegur pemimpin dengan teguran yang membina, dan untuk memajukan negara, bukan tegur orang untuk memalukan ketua. Ada orang ni, dia tegur nak tunjuk dia pandai. Tegur bukan nak membetulkan kesalahan, nak tunjuk dia ni pandai, nak mengaibkan orang. Itu salah. Kita inilah menegur dengan penuh kasih sayang. Kerana kita kasih dia, kerana kita sayang dia, kita tak suka tengok dia sentiasa berada dalam keadaan silap, maka kita tegur dia. Maka teguran itu ada berkat dia. Kalau nak tunjuk kita pandai ataupun kerana nak memalukan dia, itulah teguran yang menjahanamkan. Tak ada apa manfaat pun kalau begitu. Seterusnya, setiap orang akan disoal di akhirat, sama ada ketua ataupun orang bawah dia. Rakyat akan ditanya berkenaan dengan tugas dia sebagai rakyat. Rakyat ada tanggungjawab. Sebab tu zaman Sayyidina Ali dia lain dengan nak banding zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar. Zaman Nabi aman, umat Islam tak pecah. Sama Abu Bakar itu kau. Zaman Umar pun begitu kau. Zaman Uthman dibunuh. Zaman itu banyak fitnah. Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Ali lagi banyak pun umat Islam mula berpecah. Maka ada orang kita tanya Ali, wahai Ali, sebab apa zamanmu teruk sangat? Macam-macam berlaku, pemberontakan sana, pemberontakan sini. Zaman Abu Bakar tak ada gini, zaman Umar tak ada gini. Ali jawab mudah je. Ali kata, zaman Abu Bakar, zaman Umar orang jadi rakyat ni orang macam aku. Zaman aku jadi pemimpin, kau jadi rakyat orang sepenuh. Kamu tahu kritik, tahu tu,
Tak ada benda pun buat. Kamu tak sama-sama memajukan negara. Kamu tak sama-sama merancang, memberi sumbangan idea yang terbaik. Mu tahu nak kritik, cari salah orang, tu. Adapun aku yang jadi rakyat pada Abu Bakar, aku yang jadi rakyat pada Umar, aku sentiasa membantu Abu Bakar, membantu Umar, mempertahankan negara. Itu jawab Sayyidina Ali. Jadi masing-masing ada tanggungjawab. Pemimpin dengan tanggungjawab dia, orang bawah dengan tanggungjawab dia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israil tasusuhumul anbiya kullama khalaqa nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyyun ba'di wa sayakunu ba'di khulafa fayakthuruna qalu ya Rasulullah fama ta'muruna qala awfu bil bai'atil awwal fal awwal summa a'tuhum haqqahum was'alullaha alladhi lakum fa inna allaha sa'iluhum amma stara'ahum. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum Bani Israel telah dipimpin oleh nabi-nabi. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada bangsa Israel. Ramai di kalangan nabi-nabi yang Allah Ta'ala pilih di kalangan bangsa Israel. Setiap kali nabi itu meninggal, maka Allah Ta'ala ganti pula dengan nabi yang lain. Silih berganti. Dah sesungguhnya Nabi kata tidak ada lagi nabi sesudah aku. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling akhir. Tidak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad. Akan ada beberapa orang pemerintah sebagai penggantiku. Banyak bilangan mereka itu. Nabi kata, tapi lepas pada aku mati akan ada pemimpin yang memimpin umat Islam. Dan bilangan mereka itu ramai. Lalu para sahabat bertanya, apa yang Tuhan perintahkan kepada kami di waktu itu? Waktu Rasulullah sudah tidak ada, waktu kami dipimpin oleh khalifah, dipimpin oleh pemimpin, apa yang kami patut buat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lakukanlah bai'ah yang pertama, yakni hendaklah kamu patuh, berikrar patuh dan taat, dan hendaklah kamu patuh pada pemerintahan mereka, dan kamu juga hendaklah memerangi orang yang memerangi mereka, dan mohonlah kepada Allah apa-apa yang menjadi hak bagimu. Jadi tanggungjawabmu sebagai seorang rakyat adalah mempertahankan kepimpinan yang ada, mempertahankan maruah umat Islam, mempertahankan negara daripada dicerobohi oleh musuh. Dan apa-apa hakmu yang dirampas, maka mengadulah kepada Allah. Kamu hendaklah mempertahankan hak kamu dan hak umat Islam, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengajaran daripada hadis ini, Allah tidak membiarkan umatnya lahir ke dunia tanpa bimbingan dari para nabi dan rasul. Allah Ta'ala lantik nabi-nabi, lantik rasul-rasul untuk mengajar manusia. Walaupun manusia sudah ada akal, masih banyak benda yang manusia tak tahu. Maka manusia perlu dipimpin dengan wahyu daripada Allah. Sebab itu lepas seorang nabi, Allah Ta'ala hantar seorang nabi yang lain, silih berganti, sehinggalah nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, tetapi adanya ulama-ulama, adanya orang soleh yang amanah, yang sentiasa berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap pemerintah yang mentadbir urusan rakyat tidak akan terlepas dari disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Orang yang dipilih menjadi ketua, dia hendaklah menyedari itu adalah tanggungjawab yang akan dia
berhadapan dengan soalan daripada Allah ada akhirat nanti. Maka hendaklah dia sedaya upaya melakukan yang terbaik. Jangan dia ambil peluang untuk kepentingan diri dia. Seterusnya dalam hadis ini Nabi kata, hendaklah kamu dengar dan kamu taat kepada ketua yang dipilih di kalangan kamu selagi dia tidak menyuruh pada perkara yang haram. Nabi kata isma'u wa ati'u, dengar dan taat. Kemudian Nabi kata la ta'ata fi maksiatul khaliq, tidak ada ketaatan dalam perkara menderhakakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sesuatu arahan, sesuatu perintah dia tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kamu dengar dan kamu taat. Zaman Nabi dulu, Nabi selalu hantar kumpulan tentera jaga sepadan negeri. Di hari ni, zaman kita hari ni ada askar. Zaman dulu dia tak ada askar. Nabi hantar 20 orang satu jaga sepadan, duduk seminggu 10 hari, dia balik, Nabi hantar lain pula supaya dia tengok kalau ada musuh yang cuba nak menyerang negeri Madinah. Jadi setiap kali kumpulan yang Nabi hantar, Nabi lantik seorang ketua. Ada seorang tu dia ni jenis kelakar, jenis nakal. Orang lain Nabi ada wani gurau, dia Nabi je gurau. Pernah satu hari Nabi nak naik kuda, Nabi paling kelai dia tarik, hampir-hampir Nabi jatuh. Dia suka, dia ketawa. Orang lain tak berani buat gitu. Jadi sekali itu Nabi lantik dia ketua. Dia pun tanya anak buah dia, mendengar tak? Mendengar Nabi kata apa? Aku ketuamu, mu kena taat, mu kena patuh pada aku. Dia pergi tolak, kebetulan musim sejuk. Musim sejuk. Jadi ada seorang sahabat tu, dia bermimpi jadi berhadap so. Dia pun nak khabar dia berhadap so. Dia nak tayamum, dia tidak boleh mandi. Kawan kata sejuk. Aku ketua kata kawan ni mandi. Lepas tu macam-macam dia buat benda-benda pelik. Lerang dia jadi iman. Dia jadi iman. Dia baca 2 surah. Dia baca, katakan contohnya baca Wadduha. Tidak rakaat lepas tu dia baca Qul Allah pula. Baru dia rakaat. Rakaat kedua dia buat gitu, baca surah lain. Sebelum rakaat baca Qul Allah. Setiap kali sembahyang dia buat gitu. Nabi tak nak buat. Jadi sahabat tak puas hati. Kemudian hari akhir, hari nak balik, dia suruh nyalakan api, cari kayu api. Dia cari, dia tengok anak buah dia. Lepas tu dia kata terjun dalam api seorang-seorang. Tak ada seorang buat. Lepas tu dia kata mendengar tak Nabi suruh, aku ketua pun ni, mu kena dengar, kena patuh. Tak ada seorang patuh ni. Dan masing-masing tak sabar nak jumpa Nabi, nak mengadu benda yang berlaku. Maka mengadu lah seorang demi seorang. Ada orang mengadu, dia kata Rasulullah dia ni setiap kali mayang belum dia rokok dia baca ke Qul Allah. Saya tak pernah tengok Rasulullah buat gitu. Nabi dia tanya dia buat apa gitu. Dia tanya dia kata dalam banyak-banyak ayat Quran, itulah ayat yang paling mudah saya hafal dan paling saya sayang. Sebab dia cerita tentang ketuhanan. Lalu Jibril bisik pada Nabi, wahai Rasulullah, Allah kasih kepada dia sebagaimana dia kasih pada surah Al-Ikhlas. Lepas tu orang mengadu pada dia, dia suruh terjun dalam api. Kami tak terjun Rasulullah. Dia suka depan Nabi. Nabi kata nasib baik yang mudah terjun. Kalau mu terjun mudah keluar dapat akhirat. Nabi kata innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat kepada pemimpin itu adalah dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Dia suka. Jadi pengajaran daripada hadis itu, betul kita kena dengar dan kena taat, tapi bukan dalam semua perkara. Kita tengok kat sejauh mana perkara itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka hendaklah kita dengar dan kita taat. Wallahu a'lam.